Hai, Assalamualaikum. Bersama saya lagi, Teacher Rin. Kali ini kita akan belajar Matematik tingkatan 2, bab 9, laju dan pecutan 9.1, laju, dan standard pembelajarannya adalah memerihalkan perbezaan antara laju seragam dengan laju tak seragam. Jom kita lihat dua situasi. Di sini kita dapat lihat dua bola digolekkan di atas lantai. Bola sebelah kiri dan bola di sebelah kanan. Pergerakan bola tersebut kamu dapat lihat dalam gambar rajah ini. Cuba kamu bandingkan jarak yang dilalui oleh bola yang sebelah kiri dengan bola yang di sebelah kanan dalam masa 4 saat. Bola yang manakah mempunyai laju seragam dan bola yang manakah yang mempunyai laju tidak seragam? Jom kita lihat graf jarak masa bagi kedua-dua bola. Di sini cikgu tunjukkan graf jarak masa. Apabila kita plotkan graf jarak masa, kita dapati bola yang di sebelah kiri akan menghasilkan satu garis lurus. Dan bola yang di sebelah kanan tidak menghasilkan satu garis yang lurus. Bagi graf jarak masa, hasil graf yang dihasilkan adalah merupakan satu laju. Kenapa cikgu kata begitu? Kerana laju adalah bersamaan dengan jarak dibahagikan dengan masa. Di sini kita dapat lihat bola di sebelah kiri adalah mempunyai laju yang seragam kerana laju seragam ialah laju yang mempunyai perubahan jarak yang sama dalam sela masa yang sama. Kamu tengok di situ dalam gambar rajah, di setiap saat ia akan bergerak dalam jarak yang sama iaitu 2 cm setiap saat. Okey, bagaimana pula dengan bola yang di sebelah kanan? Okey, bola yang di sebelah kanan dikatakan tidak mempunyai laju yang seragam kerana ia mempunyai perubahan jarak yang tidak sama dalam selang masa yang sama. Bagi satu saat yang pertama, bola itu bergerak sejauh 2 cm. Manakala untuk saat yang berikutnya, bola itu bergerak sejauh 3 cm. Itu menunjukkan perubahan jarak yang tidak sama dan walaupun selang masanya yang sama. Okey, jadi di sini cikgu harap kamu faham apa itu laju seragam dan apa itu laju tidak seragam. Okey, jom kita tengok contoh bagaimana kita hendak menentukan sama ada satu situasi itu mempunyai laju yang seragam ataupun sebaliknya. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Okay, contoh pertama, Azfar memandu sebuah trailer sejauh 170 km dalam masa 2 jam yang pertama dan 190 km dalam masa 4 jam berikutnya. Adakah Azfar memandu trailer dengan laju seragam? Di sini, cikgu suka sekali ingin menandakan maklumat-maklumat penting dalam soalan seperti yang telah cikgu highlightkan di sini, 170 km untuk 2 jam. Okey, cikgu tuliskan seperti itu. Dan yang keduanya adalah 190 km untuk 4 jam yang berikutnya. Okey. Apabila kita tulis maklumat yang diberikan, maka kita labelkannya 170 km adalah jarak yang diberikan. Betul? Okey, kemudian yang di bawahnya 2 jam dan 4 jam ini adalah satu masa. Maka di sini, bagaimana kita hendak menentukan laju? Ya, kamu dapat lihat di situ ada segitiga JLM yang telah cikgu perkenalkan kepada kamu dalam video yang sebelum ini. Okey, jika kita hendak mencari L, maka kita perlu membahagikan J dan M. Maksudnya J dibahagikan dengan M, jarak dibahagikan dengan
masa. Jadi di situlah kita boleh kira laju bagi tempoh masa 2 jam yang pertama iaitu 80 km per jam dan yang kedua kita ambil 190 km dibahagikan dengan 4 jam. Jawapannya adalah 47.5 km per jam. Di sini kamu dapat lihat ada perbezaan dalam laju bagi dua sela masa yang diberikan. Betul? Maka kita dapat simpulkan di sini bahawa kelajuan trailer adalah tidak seragam. Okey, kita lihat pula contoh yang kedua. Ini menunjukkan seorang pemain golf memukul bola golf dari tiang P ke tiang S dan melalui tiang Q dan R. Okey. Soalannya di sini, adakah kelajuan bola golf itu mempunyai laju yang seragam? Jadi kita sama-sama kira sama ada bola golf itu mempunyai laju seragam atau tidak. Okey, untuk soalan begini, cikgu selalu sarankan untuk kamu untuk meletakkan ketiga-tiga ni, terma ini di tepi, iaitu jarak, masa dan laju. Okey, kita tinggalkan macam ini. Okey, kemudian kita tengok sela masa yang ada di sini. Okey, iaitu inilah jarak yang diberikan ni kan. Okey, so maksudnya sini adalah P ke Q, yang kedua adalah Q ke R. Okey, kita akan gunakan cara ini alright untuk tentukan soalan-soalan yang lebih susah lepas ini. Okey, jadi saya harap kamu boleh ikut yang ini dulu. Okey, dan seterusnya R ke S. Okey. Baik, bagaimana caranya untuk kita tentukan sama ada dia seragam atau tak? Kita kena kira laju. Betul? Tapi jangan kalut, kamu hanya tengok soalan dulu. PQ. Okey, 40 meter ini adalah jarak. Jadi kita masukkan 40 meter. Okey, apa lagi? 2 saat. Okey, 2 saat adalah masa ke laju? Okey, masa, betul? So, kita masukkan 2 saat di sini dan samalah dengan keadaan di situ iaitu 7 meter dan 3.5 saat. Dan yang akhirnya adalah 60 meter dan 3 saat. Okey. Dan apabila kita tengok di sini laju, okay, kita rujuk kepada segitiga ini iaitu bila kita hendak mencari laju, kita perlu mengambil jarak yang dibahagikan dengan masa. Jadi tulis di sini tak salah bila kamu tulis. Okey, jadi kamu akan ambil jarak dibahagikan dengan masa. Jadi 40 bahagi 2 adalah, okey, kita tulislah 40 bahagi 2, jawapannya adalah 20. Unitnya adalah meter per saat. Okey. 70 bahagi 3.5 adalah jawapannya 20 meter per saat. Begitu juga dengan yang terakhir 60 per 3, jawapannya 20 meter per saat. Jadi apa yang kamu dapat lihat di sini? Ya, setiapnya menghasilkan nilai laju yang sama. Kelajuannya adalah sama. Jadi, secara tidak langsung, jawapan bagi soalan ini adalah kelajuan bola golf adalah seragam. Okey, cara menjawab. Okey, maka kelajuan bola golf adalah seragam. Okey, cikgu harap kamu dapat faham bagaimana untuk mengira sama ada satu objek itu adalah bergerak secara seragam ataupun tidak seragam. Okey, sebelum cikgu tamatkan, cikgu akan ulang semula sedikit. Di sini cikgu nak kamu ingat km per J adalah juga bersamaan dengan km per J di bawah ataupun kmj negatif 1. Negatif 1 di bahagian atas itu melambangkan bahawa J itu berada di bawah. Kenapa? Tak apa, untuk masa sekarang kamu masih belum belajar tentang indeks. InsyaAllah di dalam tingkatan 3 kita akan belajar secara mendalam tentang
indeks ataupun tanda di atas kecil tu kan. Okey. Jadi kamu hanya pegang dahulu ini sebagai semua perkara yang sama. Okey. Okey, maka inilah kesimpulan yang kamu perlu pegang untuk kali ini, iaitu laju seragam ialah laju yang mempunyai jarak yang sama perubahannya dalam selang masa yang sama, berbeza dengan laju yang tidak seragam walaupun selang masa yang sama tetapi jaraknya tidak sama. Itu secara ringkas dan secara mudahnya kamu cari laju bagi setiap selang masa yang diberikan. Itu saja daripada cikgu. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum dan selamat belajar.